Pada zaman dahulu, terdapat seorang maharaja bernama Shah Jahan yang digelar Putra Khurram sebelum pewarisan takhta. Baginda merupakan maharaja Mugha kelima di India yang memerintah dari tahun 1628 hingga 1658. Shah Jahan merupakan salah satu pemerintah India yang paling berkuasa. Baginda seorang panglima yang berani dan cekap. Oleh itu, Empayar Mugha kian berkembang dengan pesat di bawah pemerintahannya. Baginda seorang pemurah yang melayan pegawai-pegawainya dengan hormat dan juga seorang pemimpin yang berpandangan jauh dengan rasa keadilan yang kuat. Shah Jahan sangat menyukai seni dan seni bina. Kesukaan ini tercermin dalam bangunan yang dibina olehnya. Akibatnya, tempoh pemerintahan Baginda disebut sebagai zaman keemasan seni bina Mugha. Monumen dibina oleh Shah Jahan yang terkenal ialah Taj Mahal untuk mengenangi isterinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Taj Mahal adalah sesuatu kompleks makam terletak di Agra, negeri Uttar Pradesh Barat, India Utara. Pembinaan Taj Mahal mengambil masa 22 tahun dan tenaga kerja 22,000 tukang dari tahun 1632 dan siap dibina pada tahun 1653. Taj Mahal bukan sekadar hasil peringatan untuk pasangannya, malahan pernyataan cinta abadi Shah Jahan kepada isterinya yang telah mangkat. Kisah cinta di sebalik makam megah tersebut bermula di sebuah bazar diraja di Agra. Putra Khurram yang berusia 16 tahun bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Arjuman Banu Begum di sebuah gerai. Putra jatuh cinta dengannya pada pandangan pertama. Namun, mereka terpaksa dipisahkan ketika Putra Khurram diwajib mengawini isteri pertamanya, Kandahari Begum, disebabkan oleh urusan politik. Setelah itu, Putra Khurram akhirnya mengawini Arjuman Banu Begum dan memberikannya gelaran Mumtaz Mahal, bermakna istana yang maha tinggi, atas kecantikan dan kepribadiannya yang paling menonjol dalam kalangan wanita. Pada tahun 1631, 3 tahun menjelang pemerintahan Shah Jahan, pemberontakan yang dipimpin oleh Khan Jahan Lodi telah berlangsung. Shah Jahan mengetuai tenteranya ke Deccan untuk melawan perampas tersebut. Mumtaz Mahal tetap menemani Shah Jahan walaupun sedang berhamil. Pada 16 Jun 1631, Baginda melahirkan bayi perempuan yang sihat dalam kemah di tengah tapak perkemahan. Namun kesihatan Mumtaz Mahal kian merosot. Shah Jahan bergegas ke sisi isterinya sebaik sahaja menerima berita keadaannya. Pada awal pagi 17 Jun, sehari selepas kelahiran anak perempuan mereka, Mumtaz Mahal telah mangkat dalam pelukan suaminya. Baginda dikebumikan dengan segera mengikut tradisi Islam berhampiran tapak perkemahan di Burbanpur. Shah Jahan menangis selama 8 hari tanpa berhenti dalam kemahnya. Pada bulan Disember 1631, perseteruan dengan Khan Jahan Lodi telah dimenangi. Shah Jahan bertitah agar jenazah Mumtaz Mahal digali dan dibawa balik ke Agra. Kepulangan Mumtaz Mahal merupakan perarakan besar dengan ribuan tentera mengiringi jenazahnya dan berkabung di sepanjang jalan. Setelah sampai di Agra pada 8 Januari 1632, jenazah Mumtaz Mahal dikebumikan sementara di tanah sumbangan bangsawan Raja Jai Singh. Di sinilah Taj Mahal akan dibina. Shah Jahan penuh dengan kesedihan menumpahkan emosinya untuk merancang makam yang rumit dan mahal. Makam itu juga unik kerana ia merupakan makam besar pertama yang dihaskan untuk seorang wanita. Setelah Taj Mahal selesai dibina, Shah Jahan masih dilanda kesedihan. Aurangzeb yang ketiga dari 4 putera Mumtaz Mahal dan Shah Jahan mengambil kesempatan itu untuk membunuh 3 orang adiknya dan berjaya merebut takhta ayahnya. Shah Jahan kemudian dipenjarakan di Benteng Merah di Agra. Baginda menghabiskan hari yang tinggal untuk melihat ke luar tingkap, memerhati makam isteri tercintanya.
Ketika baginda mangkat pada Januari 1666, baginda dikebumikan di makam di sebelah Mumtaz Mahal. Seni bina Taj Mahal menggabungkan gaya India, Parsi dan Islam dan merupakan contoh terbaik seni bina Mughal. Bangunan-bangunan Mughal pada awalnya dibina daripada batu pasir merah, malahan Shah Jahan mempromosikan penggunaan marmer putih yang mencerminkan warna dan intensiti cahaya matahari atau bulan. Batu marmer putih yang digunakan digali di Markana. Dikatakan bahwa sejumlah 1,000 gajah diperlukan untuk mengheret marmer yang berat itu ke tapak pembinaan. Ayat-ayat dari Al-Quran boleh dilihatkan pada dinding masjid, rumah tetamu dan pintu utama di hujung selatan. Kompleks itu ditulis dalam kaligrafi. Ahli kaligrafi utama Amanat Khan diupah untuk mengerjakan ayat-ayat bertulis tulisan tangan ini pada kulit hitam. Bunga-bunga halus yang terdapat di seluruh kompleks Taj Mahal. Pemotong batu yang berkemahiran tinggi mengukir reka bentuk bunga ke dalam marmer putih dengan teknik parchin kari dan kemudian bertatakan dengan batu semi mulia untuk membentuk pokok anggur dan bunga yang terjalin. Batu-batu yang digunakan untuk bunga-bunga berasal dari seluruh dunia, termasuklah lapis lazuli dari Sri Lanka, jade dari China, malachite dari Rusia, dan virus dari Tibet. Taman Taj Mahal dikelilingi oleh dinding dan struktur kompleks menjadikan makam kelihatan lebih menarik seperti yang tercermin dalam kolam renang di tengah taman. Pada zaman moden, Taj Mahal ditetapkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 1983 kerana menjadi pertama seni Muslim di India dan salah satu karya seni warisan dunia yang dikagumi secara sejagat.